Kisah seorang wartawan Cina di Malaysia. Sebuah kebenaran yang mengejutkan. Ketika kerajaan tanah besar China dilanda kebimbangan yang amat sangat, seorang wartawan terkenal dari sana telah mencetuskan kontroversi besar semasa siaran langsung. Puncanya, semasa lawatan kerja di Malaysia, beliau telah mendedahkan perbandingan sebenar antara Malaysia dan tanah besar Cina dalam program siaran langsungnya. Selepas program itu disiarkan, netizen di China meluahkan kemarahan yang meluap-luap. Video tersebut tersebar pantas di pelbagai platform media sosial, sehingga kerajaan Cina sendiri tidak dapat menyembunyikan rasa panik dan tergesa-gesa coba mengawal keadaan. Apakah sebenarnya yang dilihat oleh wartawan ini di Malaysia? Apakah yang telah beliau katakan sehingga mengejutkan semua orang? Nama saya Wei Hua, seorang wartawan kanan di sebuah saluran ekonomi global di tanah besar Cina. Saya lahir dan dibesarkan di Beijing dan telah membuat liputan berita ekonomi selama 12 tahun. Ramai yang mempercayai analisis ekonomi saya, terutamanya karena saya terkenal dengan kritikan tajam terhadap keadaan ekonomi di negara-negara jiran. Kalau nak dibandingkan dengan tanah besar Cina, ekonomi Malaysia tak boleh disebut sama sekali, dah lama ketinggalan zaman. Kenyataan saya, dalam program siaran langsung minggu lalu, itu telah membuatkan penonton sangat teruja. Media sosial kami dibanjiri dengan artikel yang mengatakan rakyat Malaysia membenci orang dari tanah besar China. Rakan-rakan sekerja saya juga beranggapan bahwa Malaysia adalah sebuah negara yang mundur. Wei Hua, tema seterusnya nak buat apa ya? Tanya penerbit kepada saya. Tiba-tiba, satu ide terlintas di pikiran saya. Saya sering bercakap tentang Malaysia, tetapi tidak pernah menjejakkan kaki ke sana. Semua maklumat saya datang dari media lain atau kabar angin. Saya nak buat laporan khas tentang Malaysia, pergi sendiri membuat liputan, penerbit terbelalak. Sekarang nih masa yang sesuai kena buat laporan khas tentang Malaysia. Saya nak pergi tengok sendiri sejauh mana ekonomi Malaysia ketinggalan berbanding tanah besar Cina. Tetapi jauh di sudut hati, saya ada satu lagi persoalan. Bagaimanakah rupa Malaysia yang sebenar? Rasa ingin tahu ini timbul secara semula jadi. Keesokan harinya, di bilik suntingan, pembantu saya, Adli, datang berjumpa saya. Abang Hua, betul kena pergi Malaysia? Dengar kata akhir-akhir nih orang Malaysia tak berapa suka orang dari Cina. Jangan risau, saya seorang wartawan. Melihat dengan mata sendiri, menilai sendiri, itulah kerja saya. Maka, jadwal lawatan kerja selama 10 hari ke Malaysia pun ditetapkan. Tujuannya ialah Kuala Lumpur. Saya merancang untuk meneroka jauh ke dalam nadi negara yang pernah digelar sebagai salah satu harimau ekonomi Asia ini. Sehari sebelum berlepas, saya membuat hantaran di media sosial China. Saya akan pergi melihat wajah sebenar Malaysia. Nantikan. Ramai peminat meninggalkan komen memberikan semangat, dan ada juga komen seperti, tolong kami dedahkan kemunduran Malaysia. Sambil menempah tiket penerbangan, hotel, dan merancang temu bual, jauh di sudut hati saya timbul satu keraguan. Adakah apa yang saya katakan selama ini benar? Tetapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala untuk menghalau pikiran itu. Cina sudah jauh mengatasi Malaysia dari segi ekonomi. Ini adalah fakta yang diketahui umum. Ketika mengemas bagasi, saya terfikir, lawatan ini akan menjadi satu peristiwa penting dalam kerjaya saya. Saya akan menjadi wartawan Cina pertama yang mendedahkan kebenaran tentang negara ini. Dengan persiapan rapi, saya menuju ke lapangan terbang antarabangsa ibu kota Beijing. Pada masa itu, saya tidak tahu betapa besarnya kejutan yang akan saya alami. Saya tidak pernah membayangkan bahwa perjalanan ke Malaysia ini akan menjadi titik perubahan dalam hidup saya. Dari saat pesawat mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Klia, segalanya sangat berbeza dari jangkaan saya. Sebaik sahaja turun dari pesawat dan melangkah masuk ke terminal, saya terpegun dengan kebersihan dan kecekapan sistemnya. Kelajuan dan ketepatan sistem imigresen otomatiknya jauh lebih baik daripada apa yang pernah saya lihat di Cina. Inikah Malaysia? Nampak lebih modern daripada Cina, bisik hati saya. Saya keluar dari lapangan terbang dan menaiki sebuah taksi. Pemandunya menyapa saya dalam bahasa Mandarin yang fasih, Ni Hao. Dari tanah besar Cina ke? Saya terkejut dan menjawab, ya, dari Beijing. Logat awak sangat mesra. Akhir-akhir ini ramai tetamu dari tanah besar. Nak kemana? Saya memberitahunya nama hotel di pusat bandar Kuala Lumpur. Semasa taksi meluncur di Lebuh Raya, saya memerhatikan pemandangan di luar tingkap. Jalan-jalan yang bersih, aliran trafik yang teratur, dan yang paling penting, langit biru yang cerah sangat mengagumkan. Cuaca di sini lebih baik daripada yang saya sangkakan. Saya memulakan perbualan. Pemandu taksi itu tersenyum dan menjawab, jauh lebih baik berbanding beberapa tahun lepas.
Bagaimana pula di tanah besar? Saya terdiam seketika, teringat akan jerebu tebal di Beijing. Saya malu untuk membuat perbandingan. Memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, bangunan pencakar langit terpampang di depan mata. Bangunan moden dengan reka bentuk ringkas, kedai-kedai dengan hiasan dalaman yang menarik, serta papan iklan jenama terkenal dunia berderetan. Tiada langsung bayangan Malaysia yang ekonominya merosot seperti yang digambarkan oleh media Cina. Ini kawasan KLCC, kata pemandu itu. Bandar yang sangat makmur, puji saya. Pemandu itu hanya tersenyum. Selepas mendaftar masuk ke hotel dan berehat seketika, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di kawasan sekitar. Jalan-jalannya bersih, orang ramai berpakaian modern, sama seperti yang saya lihat dalam drama-drama Malaysia. Saya masuk ke sebuah kafe berdekatan. Apabila saya memanggil pelayan untuk memesan, dia menyapa saya dalam bahasa Inggris. "May I help you?" "Saya dari tanah besar Cina," jawab saya. Dia tersenyum dan berkata, "Oh, tidak mengapa. Kami juga ada menu dalam bahasa Melayu dan Mandarin." Saya terkejut apabila menerima menu tersebut. Di negara saya, sukar untuk mencari perkhidmatan yang begitu prihatin untuk warga asing. Sambil minum kopi, saya membuka komputer riba untuk menyemak jadwal hari ini. Esok saya ada temu janji untuk melawat ibu pejabat Petronas, dan saya merancang untuk membandingkannya dengan syarikat pesaingnya di Cina, seperti Sinopec. Pandangan saya tanpa sengaja beralih ke meja sebelah, di mana sekumpulan anak muda sedang tekun belajar. Mereka menggunakan komputer riba, tablet, dan telepon pintar, serentak dengan sangat cekap. Pemandangan seperti ini juga boleh dilihat di Beijing, tetapi di sini, seolah-olah semua orang begitu. Malaysia lebih maju daripada yang saya sangka, saya bergumam sendirian. Selepas meninggalkan kafe, dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menghantar message kepada Adli. Baru hari pertama dah banyak benda mengejutkan. Malaysia tak sama macam yang kita sangka. Adli membalas dengan pantas. "Abang Hua, abang dah kena brainwash ke?" "Haha." Saya tersenyum dan membalas. "Taklah, cuma cakap benda betul. Esok tengok lagi apa penemuan baru nanti saya beritahu." Kembali ke bilik hotel, saya memandang pemandangan malam Kuala Lumpur. Dari tingkap, saya berpikir ini baru permulaan. Saya tidak boleh terpedaya dengan penampilan luaran. Untuk melihat Malaysia yang sebenar, saya mesti melihat dengan lebih mendalam. Namun, jauh di sudut hati, beberapa prasangka, saya sudah mula goyah. Saya bangun awal pagi dan pergi ke sebuah kafe berdekatan hotel untuk membuat persiapan sebelum lawatan ke Petronas. Kafe itu sangat bersih dan hiasan dalamannya modern. Saya duduk, membuka komputer riba, dan memesan secawan americano. Pelayan itu mengangguk dengan senyuman ceria. Apabila menghantar kopi ke meja saya, dia berkata dalam bahasa Melayu yang standar, "Kopi tuan." Walaupun logatnya sedikit berbeza, keramahannya sangat mengagumkan. "Terima kasih," jawab saya. Dia tersenyum gembira. Ketika saya sedang mencari maklumat tentang Petronas di komputer riba, seorang lelaki Malaysia di meja sebelah tiba-tiba menegur saya. "Excuse me, are you from mainland China?" "Ya, dari Beijing." "Macam mana encik tahu?" "Saya dengar logat awak tadi. Saya pernah bekerja di Shanghai selama 3 tahun. Selepas berbual dengannya, saya mendapat banyak pemahaman tentang persekitaran perniagaan di Malaysia dan Cina. Dia tidak memberikan sebarang komen negatif tentang Cina, malah memuji pertumbuhan pesat negara itu. Ini sama sekali bertentangan dengan kabar angin bahwa rakyat Malaysia membenci orang dari tanah besar. Selesai berbual, ketika hendak membayar, saya sadar dompet saya hilang. Saya mencari di semua poket seluar dan beg galas, tetapi tidak menemuinya. Peluh dingin mula membasahi dahi. Kad-kad penting, uang tunai, dan kad pengenalan, semuanya ada di dalamnya. Saya segera menelepon Adli. "Dompet saya hilang." Nampaknya saya kena patah balik ke tempat-tempat yang saya pergi semalam. "Abang Hua, rasanya dah tak jumpa tuh." Dengar kata pencuri kad Malaysia pun banyak. Kata-kata Adli membuatkan saya semakin putus asa. Ketika saya hampir berputus asa dan bersedia untuk pulang ke hotel, pelayan kafe itu memanggil saya, "Encik, dompet encik tertinggal." Saya menoleh dan melihat pelayan tadi berlari ke arah saya sambil memegang dompet saya. Saya seakan-akan tidak percaya. Saya membuka dompet untuk memeriksa. Kad dan uang tunai semuanya lengkap. "Terima kasih banyak-banyak. Di mana awak jumpa?" "Tadi tertinggal atas singki dalam tandas. Nasib baik saya ingat muka encik, jadi saya dapat cari." Senyumannya membuatkan saya merasakan keikhlasan yang sebenar. Saya coba memberinya sedikit uang sebagai tanda terima kasih, tetapi dia menggelengkan kepala. "Tak apa, ini memang tanggung jawab saya."
Pada saat itu, saya tidak dapat menahan diri daripada berpikir, adakah perkara seperti ini akan berlaku di China? Sejujurnya, jika saya kehilangan dompet di Beijing, berapa besarkah peluang untuk mendapatkannya kembali? Terus terang, hampir mustahil. Di dalam taksi menuju ke ibu pejabat Petronas, saya menelepon Adli sekali lagi. Dompet dah jumpa. Pelayan kafe itu pulangkan. Betul ke? Abang Hua, nasib abang baik betul. Ini bukan nasib, ini tentang kejujuran rakyat di sini. Pandangan saya tentang Malaysia sudah banyak berubah. Adli terdiam seketika, kemudian berkata, Abang, jangan cepat sangat buat kesimpulan. Wartawan kena objektif. Tentu, tetapi objektif bermakna melihat kebenaran sebagaimana adanya. Coba pikir, sejauh mana objektifnya pandangan kita tentang Malaysia selama ini. Taksi tiba di hadapan menara berkembar Petronas. Saya berdiri seketika di hadapan bangunan yang megah itu, berpikir, kebenaran, apakah yang akan saya temui di sini? Saya masuk ke lobi mengikut waktu yang telah ditetapkan dengan pasukan perhubungan awam Petronas. Kaki tangan di kaunter penyambut tetamu, menyambut saya dengan ramah, dan menyebut nama saya dalam bahasa Melayu yang fasih. Walaupun ia hanya perincian kecil, persediaan seperti ini sangat mengagumkan saya. Encik Wei Hua, selamat datang. Sebelum lawatan bermula, ada beberapa prosedur keselamatan yang perlu Encik patuhi. Saya diberikan sebuah risalah berbahasa Mandarin, melepasi prosedur keselamatan, dan kemudian dibawa ke kawasan teras Petronas. Teknologi dan sistem yang saya lihat di sini jauh lebih canggih daripada yang saya bayangkan. Dalam hati, saya mula mengakui bahwa Cina memerlukan masa yang sangat lama untuk mengejar. Inilah permulaan di mana prasangka saya mula runtuh. Selepas melawat Petronas, saya pergi ke sebuah kafe dengan pemandangan bandar raya untuk membuka komputer riba dan menyusun kandungan temu bual hari itu. Melihat teknologi canggih dan pusat penyelidikan Petronas, amat mengejutkan saya. Ini sama sekali berbeza dengan image Malaysia yang telah kehilangan daya saing seperti yang digambarkan oleh media China. Macam mana nak tulis laporan nih? Saya duduk di tepi tingkap, menghirup minuman sambil memandang langit Kuala Lumpur. Pemandangan matahari terbenam yang memantul di bangunan-bangunan pencakar langit sangat indah. Saya mahu mengambil gambar, lalu meraba-raba ke dalam beg, tetapi kamera saya tiada. Alamak, mana kamera saya? Saya mencari di seluruh badan beg dan sekeliling, tetapi tidak menemuinya. Tiba-tiba saya teringat taksi yang saya naiki tadi. Mesti tertinggal di dalamnya. Hilang kamera di Malaysia. Habislah kali nih. Di Cina, jika kamera hilang, selalunya tidak akan dijumpai lagi. Terutamanya jika tertinggal di dalam taksi. Walaupun begitu, saya masih menaruh sedikit harapan dan pergi ke balai polis. Sebaik sahaja masuk ke balai polis, seorang pegawai polis muda menyapa saya dalam bahasa Inggris. How can I help you? Kamera saya tertinggal dalam taksi. Saya orang dari tanah besar Cina, tak tahu nak buat apa. Pegawai itu tersenyum ramah. Jangan risau, saya coba hubungi syarikat taksi. Boleh beritahu saya tempat, destinasi dan masa Encik naik taksi semalam. Berdasarkan maklumat yang saya berikan, pegawai polis itu membuat beberapa panggilan telepon kepada syarikat taksi. Tidak sampai 10 menit, dia tersenyum dan mengangguk. Berita baik, dah jumpa. Pemandu taksi itu dah simpan kamera Encik. Dia dalam perjalanan ke sini sekarang. Betul ke? Dia datang terus ke sini? Ya, mungkin dalam 30 menit lagi. Sukar untuk dipercayai. Perkara seperti ini mustahil berlaku di Cina. Pegawai polis itu membuatkan saya secawan teh dan menyuruh saya duduk menunggu. 25 menit kemudian, pemandu taksi itu tiba tepat pada masanya di balai polis. Dia menyerahkan kamera itu kepada saya dan berkata, tercicir di celah kerusi. Nasib baik saya perasan dulu. Saya coba memberinya uang sebagai tanda terima kasih. Tetapi pemandu itu menolak sambil melambaikan tangan. Tak apa, saya cuma buat apa yang patut. Pegawai polis itu juga tersenyum dan berkata, di Malaysia, kalau jumpa barang hilang dan pulangkan kepada pemilik atau serahkan kepada polis, itu perkara biasa. Macam mana boleh jadi macam tu? Saya bergumam sendirian. Selepas meninggalkan balai polis, saya menelpon Adli. Barang hilang jumpa lagi, kali ini kamera. Abang, nasib abang baik betul lah. Bukan nasib, ini tentang sistem dan kejujuran rakyat di sini. Saya sedang mengalami perkara yang sukar dipercayai. Keesokan harinya, saya melawat beberapa syarikat pemula, startup, di Cyberjaya. Wakil salah sebuah syarikat berkongsi pengalaman mereka menembusi pasaran global dalam masa setahun sahaja. Walaupun Malaysia negara kecil, kami berpikiran besar dan menyasarkan pentas dunia. Kami tidak menang dengan skala, tetapi dengan teknologi dan kreativiti. Saya kagum dengan keyakinan dirinya. Di Cina, kami biasanya hanya memikirkan pasaran domestik, tetapi mereka ini dari awal lagi sudah menyasarkan pasaran global.
Satu lagi syarikat pemula yang bermula dengan 2 orang kini telah berkembang menjadi 100 orang pekerja. Wakilnya berkata, kami tidak takut gagal. Gagal dengan cepat dan belajar dengan cepat adalah lebih penting. Sikap ini nampaknya menjadi rahasia Malaysia untuk kekal berdaya tahan dan cepat menyesuaikan diri. Walaupun menghadapi cabaran ekonomi, mereka sentiasa menjadi lebih kuat. Malam itu, kembali ke hotel, saya membuka komputer riba untuk merumuskan kandungan temu bual yang lepas. Saya dapati arah laporan yang saya sediakan sangat jauh, berbeza dengan realiti yang saya lihat. Saya datang untuk menunjukkan kemerosotan ekonomi Malaysia. Tetapi apa yang saya lihat setakat ini adalah sebaliknya. Saya menghantar message kepada Adli. Malaysia yang saya lihat hari ini sangat berbeza dengan apa yang kita tahu. Esok saya akan melawat sebuah syarikat gergasi perindustrian lain. Tak tahu apa lagi kejutan yang akan saya hadapi. Adli membalas, Abang, jangan terlalu terbuai dengan suasana di sana. Stesen TV kita mengharapkan laporan yang objektif. Kata-kata itu membuatkan saya berpikir sejenak. Laporan yang objektif? Jadi, melaporkan kebenaran yang saya lihat sebagaimana adanya sepatutnya cara yang terbaik, bukan? Saya memandang pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap, merancang temu bual untuk esok. Kini, saya bukan lagi sekadar wartawan yang ingin membuktikan kemunduran Malaysia, tetapi seorang wartawan yang sedang dalam perjalanan mencari kebenaran. Apabila saya tiba di sebuah pusat penyelidikan perindustrian terkemuka di Shah Alam, sekali lagi saya terpegun dengan kawasannya yang luas dan bangunan modern. Media Cina hanya melaporkan bahwa sektor perindustrian Malaysia sedang bergelut di pasaran global. Seorang eksekutif kanan bernama Encik Zulkifli menyambut saya dengan mesra. Encik Wei Hua, selamat datang. Hari ini saya sendiri akan tunjukkan kepada Anda potensi teknologi syarikat kami. Memasuki pusat penyelidikan itu, saya melihat pelbagai penyelidikan canggih dari teknologi otomasi hingga kecerdasan buatan dan robotik. Terutamanya, teknologi syarikat ini dalam tenaga hijau dan pembuatan bahan termaju adalah bertaraf dunia. Mungkin pasaran kendaraan elektrik di tanah besar sedang berkembang pesat, tetapi dalam bidang tenaga alternatif, kami masih peneraju, kata Encik Zulkifli dengan yakin. Kenapa fokus pada bidang ini? Saya bertanya. Daya saing masa depan terletak pada quality, bukan quantity. Matlamat kami adalah untuk membina quality buatan Malaysia yang diiktiraf dunia. Mendengar penjelasannya, saya membandingkannya dengan strategi industri di Cina. Kami lebih banyak menumpukan pada pengeluaran besar-besaran, tetapi Malaysia sedang meneroka lebih banyak kemungkinan yang pelbagai. Saya tak sangka Malaysia adalah sebuah negara dengan teknologi secanggih ini, saya bergumam. Pada waktu makan tengah hari, Encik Zulkifli membawa saya ke kafeteria pekerja syarikat. Yang mengejutkan, saya melihat ramai jurutera asing di sana. Kami membuka pintu kepada bakat dari seluruh dunia. Keupayaan lebih penting daripada kewarganegaraan. Di Cina, mengambil pekerja asing bukanlah perkara yang mudah, tetapi Malaysia lebih terbuka. Saya menyadari bahwa kepelbagaian memupuk inovasi. Pada sebelah petang, saya melawat pusat reka bentuk syarikat. Pemandangan mereka-mereka yang bebas bertukar-tukar ide dan berdebat dengan hangat sangat mengagumkan saya. Tiada hierarki. Semua orang bertukar pendapat secara sama rata. Ini berbeza dengan syarikat di Cina, kata saya. Kami sedang beralih dari budaya vertikal kepada budaya horizontal dengan pantas, jelas ketua pusat reka bentuk itu. Kreativiti hanya akan mekar dalam persekitaran yang bebas. Dalam perjalanan pulang, Encik Zulkifli bertanya, Encik Wei Hua, apakah tanggapan pertama Anda tentang Malaysia? Saya menjawab dengan jujur, sangat berbeza daripada yang saya bayangkan pada mulanya. Di tanah besar, orang berpendapat ekonomi Malaysia sedang dalam kesusahan. Encik Zulkifli tersenyum. Tentu, kami juga ada cabaran dan masalah. Tetapi mengubah krisis menjadi peluang adalah DNA rakyat Malaysia. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menelepon Adli. Hari ini ada lagi perkara yang mengejutkan. Syarikat-syarikat di Malaysia sedang bersiap untuk masa depan dengan teknologi. Abang, ini nampaknya bukan laporan yang stesen TV mahukan. Saya terdiam seketika, kemudian menjawab, saya bertanggung jawab untuk melaporkan kebenaran. Mereka kata ekonomi Malaysia sedang merosot, tetapi apa yang saya lihat sekarang sangat berbeza. Pada malamnya, saya melawat stesen TV Astro Awani dan bertemu dengan seorang penerbit program ekonomi. Dia bercakap terus terang tentang realiti ekonomi Malaysia. Kami juga ada banyak masalah. Pengangguran belia, harga rumah yang melambung tinggi, masyarakat yang menua. Tetapi, kami tidak menyembunyikan masalah ini. Kami membincangkannya secara terbuka. Saya kagum dengan keterus-terangannya. Di Cina, kami cenderung menyembunyikan masalah ekonomi dan bukannya mengakuinya.
Ketulusan adalah titik permulaan untuk menyelesaikan masalah, kata saya. Penerbit itu mengangguk. Betul. Kami mengakui masalah dan bersama-sama mencari jalan penyelesaian. Kembali ke hotel, sambil merumuskan kandungan temu bual hari itu, saya berpikir, jika saya mau menyampaikan kebenaran, saya mesti mengkaji semula setiap perkataan yang pernah saya katakan tentang Malaysia. Pemahaman saya berubah setiap hari. Dalam baki masa lawatan saya mahu mengenali Malaysia dengan lebih mendalam. Saya melawat stesen TV Astro Awani, seperti yang dirancang. Saya ingin melihat sendiri di sebalik tabir penerbitan berita tentang Malaysia yang pernah saya tonton di China. Di lobi Astro Awani, Puan Sofia, seorang penerbit, keluar menyambut saya. Encik Wei Hua, selamat datang. Hari ini kami telah sediakan lawatan stesen TV dan sesi temu bual untuk Anda. Saya melawat pelbagai jabatan di stesen TV itu, termasuk bilik berita, studio, dan bilik suntingan. Suasana terbuka di bilik berita sangat mengagumkan saya. Para wartawan berdebat dengan hangat untuk menyediakan laporan mereka. Adakah di sini beroperasi 24 jam sehari? Saya bertanya. Ya, berita tidak pernah tidur. Kami berusaha untuk memberikan maklumat yang paling tepat kepada penonton pada setiap masa. Kami berpindah ke bilik temu bual dan duduk berbual dengan Puan Sofia. Dia sangat berminat dengan pengalaman saya di media tanah besar. Encik Wei Hua, dari sudut pandangan manakah media di tanah besar biasanya melaporkan tentang Malaysia? Saya menjawab dengan jujur. Kebanyakannya melaporkan kelemahan ekonomi Malaysia atau bahagian yang ketinggalan dalam persaingan dengan tanah besar. Semasa menulis laporan seperti itu, adakah Anda pernah datang sendiri ke Malaysia? Tidak pernah. Sebenarnya, ini kali pertama. Puan Sofia mengangguk, tanpa sebarang riak penghakiman di wajahnya. Begitu rupanya. Jadi, lawatan kali ini, adakah apa-apa yang berbeza? Saya berpikir sejenak sebelum menjawab. Terus terang, hampir semuanya berbeza. Malaysia jauh lebih maju daripada yang saya sangkakan. Rakyatnya juga sangat ramah dan jujur. Saya ada satu persoalan. Adakah sentimen anti-China di Malaysia serius? Puan Sofia berpikir sejenak. Itu hanyalah image yang dibentuk oleh media. Rakyat Malaysia yang sebenar tidak begitu. Tentu, karena isu politik dan sejarah, ada sedikit geseran. Tetapi orang biasa tidak memusuhi orang dari tanah besar. Sebaliknya, ramai rakyat Malaysia berminat dengan budaya tanah besar, dan ramai juga yang mempunyai kawan dari sana. Mendengar jawabannya, saya mula sadar betapa berat sebelahnya media Cina. Demi rating, kami menekankan konflik dan aspek negatif. Adakah kami melaporkan kebenaran? Saya bertanya pada diri sendiri. Selepas itu, Puan Sofia mengaturkan sesi perbincangan untuk saya dengan wartawan berita antara bangsa Astro Awani. Mereka menyuarakan pandangan yang seimbang mengenai hubungan kedua-dua negara. Kadang-kadang, laporan kami tentang tanah besar juga ada berat sebelah, akui seorang wartawan. Tetapi, akhir-akhir ini, kami berusaha untuk saling memahami dengan lebih mendalam. Saya kagum dengan keterus-terangan dan muhasabah diri mereka. Sebagai wartawan berita antarabangsa, saya rasa saya juga perlu bermuhasabah. Pada malamnya, Puan Sofia menjemput saya makan malam di sebuah restoran Malaysia yang asli. Saya menikmati pelbagai hidangan seperti nasi lemak, sate, dan char kway teow. Kami berbual tentang budaya makanan Malaysia. Bagaimana masakan Malaysia diperkenalkan di tanah besar? Tanyanya. Hanya terkenal dengan makanan jalanannya. Tetapi selepas makan hari ini, baru saya tahu rasanya sangat pelbagai dan mendalam. Makanan pun sama. Tanggapan yang kita dapat dari media mungkin sangat berbeza daripada pengalaman sendiri, katanya sambil tersenyum. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya terfikir tentang bagaimana saya telah menilai Malaysia berdasarkan maklumat yang cetek dan malah menyampaikannya kepada penonton. Saya rasa sangat bersalah. Saya menghantar message kepada Adli. Hari ini saya melawat stesen TV Malaysia. Mereka juga sedang muhasabah diri tentang laporan mereka. Bagaimana dengan kita? Coba pikirkan. Adli membalas ringkas. Abang, balik nanti kita bincang lebih lanjut. Saya memandang langit malam Kuala Lumpur dari tingkap hotel, berpikir, sebagai seorang wartawan, adakah saya menyampaikan kebenaran, atau hanya menyampaikan cerita yang orang mahu dengar? Pikiran ini berlegar-legar di kepala saya. Dengan lawatan kerja yang hampir tamat, saya merasakan satu tanggung jawab. Apa yang perlu saya bawa pulang bukan sekadar satu laporan. Pada hari terakhir, saya memutuskan untuk melawat mercu tanda Kuala Lumpur, menara berkembar Petronas. Saya mahu merasai Malaysia sebagai seorang pelancong. Saya meninggalkan hotel awal pagi dan menaiki bas menuju ke menara itu. Pemandu bas melihat saya seorang dari tanah besar, menyapa dalam bahasa Mandarin yang mesra,
Ni hao, nak ke menara berkembar? Yah, pelancong dari tanah besar sering datang ke sini. Di dalam bus, saya melihat panorama Kuala Lumpur. Bangunan pencakar langit dan bangunan bersejarah berpadu dengan sempurna. Pemandangannya sangat mengagumkan. Ini adalah bandar modern yang masih mengekalkan budaya tradisionalnya, berbeza dengan bandar-bandar di Cina. Tiba-tiba, pemandu itu menoleh dan berkata, "Cuaca agak sejuk, makanlah ini." Dia menghulurkan sebiji gula-gula hex. Saya terkejut dengan kebaikan yang tidak dijangka ini dan mengucapkan terima kasih. Cuaca memang sejuk. Walaupun hanya sebiji gula-gula, kehangatan budi bahasanya sangat menyentuh hati saya. Tiba di menara berkembar, saya menaiki lift ke dek pemerhatian. Pemandangan 360 darjah Bandaraya Kuala Lumpur terbentang di depan mata. Sungai Klang yang berliku-liku merentasi pusat bandar, bangunan besar dan kecil berpadu harmoni, seolah-olah sebuah lukisan. Di dek pemerhatian, saya bertemu dengan sepasang suami istri warga emas Malaysia. Mereka menyapa saya, "Adik dari tanah besar China ke? Nak Pak Cik tolong ambilkan gambar." Saya berterima kasih atas kebaikan mereka dan meminta mereka mengambilkan gambar saya. Selepas itu, Pak Cik itu berkata, "Tahun lepas Pak Cik pergi ke Beijing, bandar yang hebat." Mak Cik itu pula menambah, "Orang di tanah besar sangat ramah dan suka menolong." Perjalanan kami jadi sangat menyeronokkan. Selepas berbual dengan mereka, saya merasakan hampir tiada konflik atau permusuhan antara rakyat kedua-dua negara seperti yang digambarkan oleh media. Sebaliknya, ia penuh dengan rasa ingin tahu dan saling menghormati. Saya duduk di kafe di dek pemerhatian, minum kopi sambil termenung. Malaysia bukanlah sebuah negara yang merosot, tetapi sebuah negara yang mesra. Pengalaman beberapa hari lepas terimbas kembali di pikiran. Pelayan kafe yang menjumpai dompet saya, pemandu taksi yang memulangkan kamera, para responden temu bual yang ramah, dan pemandu bus yang memberi saya gula-gula. Saya memandang bungkusan kecil gula-gula itu, dan menyadari dengan mendalam bahwa kekuatan sebenar sesebuah negara bukan hanya terletak pada saiz ekonomi atau teknologinya, tetapi pada hati budi dan budaya rakyatnya. Ekonomi Malaysia memang kuat, tetapi yang lebih penting ialah kejujuran, kebaikan hati, dan daya tahan rakyatnya untuk mengatasi krisis. Selepas turun dari menara, saya pergi bersiar-siar di pasar malam Jalan Alor. Para peniaga juga sangat ramah dan mesra terhadap saya, seorang dari tanah besar. Seorang makcik peniaga memberikan saya satu rantai kunci tambahan secara percuma semasa saya membeli cendera hati. Lain kali datang lagi ke Malaysia ya. Dalam perjalanan meninggalkan pasar malam, saya menelepon Adli. Esok saya balik, lawatan dah selesai. Laporan ini nak tulis macam mana? Adli berpikir sejenak dan menjawab, "Tulislah kebenaran. Malaysia yang abang lihat dengan mata sendiri. Mungkin berbeza dengan kandungan yang stesen TV mahukan. Tapi walaupun begitu, kena pegang pada prinsip wartawan kan? Penonton di tanah besar juga berhak tahu kebenaran tentang Malaysia." Pada malam terakhir, saya makan seorang diri di sebuah restoran kecil berdekatan hotel. Sambil makan nasi lemak, saya mengimbas kembali perjalanan ini. Pada mulanya, saya datang untuk mencari kelemahan Malaysia, tetapi akhirnya saya mengalami sesuatu yang meruntuhkan segala prasangka dan persepsi saya. Pemilik restoran datang bertanya, "Masakan Malaysia sedap? Sangat sedap. Selepas balik ke tanah besar nanti, pasti akan rindu rasa nih." Dia tersenyum gembira dan menghulurkan sebotol kecil sambal buatannya. "Bawalah balik untuk keluarga di tanah besar." Pada saat itu, saya yakin bahwa kehangatan, kejujuran, dan keterbukaan inilah kekuatan sebenar Malaysia untuk mengatasi sebarang krisis. Kembali ke hotel sambil mengemas bagasi, saya berpikir, sekarang cerita apakah yang perlu saya sampaikan? Setibanya di lapangan terbang Beijing, telepon dari stesen TV terus berdering. "Wei Hua, cepat datang ke studio. Malam ini ada siaran langsung. Awak kena masuk program. Sekarang juga." Saya belum siapkan skrip lagi. "Tak apa, ceritakan saja pengalaman di Malaysia secara langsung." Penonton sedang menunggu. Dengan hati yang berat, saya menaiki taksi ke stesen TV. Kebimbangan tentang bagaimana hendak menyampaikan kandungan liputan itu semakin memuncak. Jika saya katakan kebenaran, ramai orang akan tidak gembira. Jika saya kekalkan pandangan asal, nurani saya akan terseksa. Tiba di stesen TV, Adli sedang menunggu di lobi. "Abang akhirnya sampai pun." Laporan khas Malaysia ni semua orang tunggu-tunggu. Rating pasti meletup. "Adli, kalau saya cakap benda yang betul, apa akan jadi?" Dia terdiam seketika, lalu menjawab dengan berhati-hati, "Itu terpulang pada abang.
Tapi penonton nak dengar tentang kelemahan Malaysia. Saya bersiap di bilik solek dan berjalan masuk ke studio. Lampu merah menyala, siaran langsung bermula. Selamat sejahtera para penonton. Hari ini kita ada seorang tetamu istimewa, yaitu wartawan stesen kita, Encik Wei Hua, yang baru pulang dari liputan khas di Malaysia. Wei Hua, bagaimana keadaan di Malaysia? Saya menarik nafas dalam-dalam dan menjawab. Malaysia yang saya lihat sangat berbeza dengan apa yang kita tahu. Seluruh studio senyap sunyi. Kita anggap ekonomi Malaysia sedang merosot, tetapi syarikat-syarikat yang saya lawati mempunyai teknologi bertaraf dunia. Petronas masih menjadi peneraju inovasi. Terdapat juga banyak syarikat pemula yang menyasarkan pasaran global. Pengacara kelihatan terpinga-pinga. Tapi, data statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Malaysia perlahan sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Setiap negara menghadapi cabaran ekonomi, tetapi kekuatan Malaysia terletak pada daya tahannya untuk mengubah krisis menjadi peluang. Mereka tidak menyembunyikan masalah, sebaliknya membincangkannya secara terbuka untuk mencari jalan penyelesaian. Wajah pengacara menjadi tegang karena ini bukan kandungan yang dia jangkakan. Bagaimana pula dengan sentimen anti-China di kalangan rakyat Malaysia? Adakah Anda merasakannya? Saya menjawab soalan ini tanpa teragak-agak. Berbeza dengan apa yang kita tahu, kebanyakan rakyat Malaysia yang saya temui sangat ramah dan jujur. Dompet dan kamera saya yang hilang kedua-duanya ditemui semula dalam keadaan sempurna. Ramai juga yang memberikan kebaikan kecil kepada saya. Sepanjang siaran langsung, komen di media sosial mencurah-curah masuk. Wei Hua dah kena brainwash oleh orang Malaysia, dia mesti dah terima duit dari Malaysia. Tetapi saya terus bercakap. Kita sering mempunyai prasangka terhadap negara lain melalui media. Saya sendiri pernah begitu. Tetapi apabila dialami sendiri, kebenarannya sangat berbeza. Malaysia adalah pesaing kita, tetapi pada masa yang sama, ia adalah sebuah negara yang daripadanya kita boleh belajar banyak perkara. Penerbit tergesa-gesa memberikan isyarat. Ayat terakhir, kebenaran hanya boleh diketahui dengan melihatnya sendiri. Para penonton, apabila kita mendengar cerita tentang negara lain, cubalah berpikir dari pelbagai sudut. Program tamat. Saya keluar dari studio. Penerbit berjalan ke arah saya dengan marah. Wei Hua, apa yang kamu dah buat nih? Ini bukan yang kami mahukan. Saya menjawab dengan tenang. Saya hanya menyampaikan kebenaran. Sebagai seorang wartawan, inilah yang saya lihat dan alami sendiri. Kembali ke pejabat, semasa mengemas meja, Adli datang perlahan-lahan. Abang, hebatlah. Saya harap saya pun ada keberanian macam tu. Saya tersenyum dan menjawab. Ini bukan keberanian. Ini tanggung jawab sebagai seorang wartawan. Kita bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Malam itu, media sosial saya dibanjiri dengan mesej kecaman dan sokongan. Suasananya bercampur baur, tetapi hati saya sangat tenang. Itulah kali pertama setelah sekian lama saya merasakan. Saya benar-benar telah menjalankan tugas sebagai seorang wartawan. Dalam perjalanan pulang, saya mengeluarkan gula-gula Hex yang saya dapat di Malaysia dan memakannya. Rasa manis yang merebak mengingatkan saya pada pemandangan Kuala Lumpur dari menara berkembar Petronas. Malaysia bukan sebuah negara yang merosot, tetapi sebuah negara yang mesra. Pengalaman ini membuatkan saya berazam untuk menjadi wartawan yang lebih baik, insan yang lebih baik. Mulai sekarang, tidak kira negara mana saya pergi atau sesiapa sahaja yang saya hadapi, saya tidak akan mudah membuat penilaian sebelum melihat dengan mata sendiri dan merasainya sendiri. Selepas itu, saya mula menghasilkan satu siri liputan mendalam tentang pelbagai negara dan budaya. Episode pertama tentang Malaysia mungkin mencetuskan kontroversi, tetapi lama-kelamaan, semakin ramai penonton mula menerima pandangan baru. Menyampaikan kebenaran bukanlah tentang menyampaikan apa yang orang lain mahu dengar. Itulah misi sebenar seorang wartawan. Melalui lawatan ke Malaysia ini, saya sekali lagi menyadarinya. Kini, setiap pagi apabila saya melangkah masuk ke pejabat, saya akan melihat rantai kunci yang saya bawa pulang dari Malaysia. Ia bukan sekadar cendera hati biasa. Ia telah menjadi satu azimat berharga yang sentiasa mengingatkan saya untuk menyuarakan kebenaran.